Para nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai tanggungjawab dan amanah untuk masyarakat dan umatnya pada zaman mereka, iaitu memberikan mereka suatu nilai kebaikan dalam kehidupan, mengeluarkan mereka daripada zaman kejahilan. Dan inilah bukti kenabian dan bukti kerasulan. Apakah kaitannya tajuk yang akan kita bicarakan hari ini dengan peristiwa yang dilalui oleh para rasul dan para nabi? Bersama dengan tetamu kita pada hari ini, Puan Khairani binti Muhammad, akan berbicara isu sabar dalam syahadah. Seketika nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita masih lagi bersama-sama dalam rancangan syahadah ini di bulan Ramadan al-Mubarak yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan kita terus mencari dan mengambil segala kebaikan yang ada di dalam bulan ini. Jangan tinggalkan walaupun sesaat. Dan yang pastinya saudara yang dirahmati Allah sekalian, bulan-bulan lain kita jarang berfikir, jarang mengambil masa untuk bermuhasabah. Bila saja Ramadan, Allahu Akbar, tak boleh makan ke? Oh, kena sabar. Kena sabar. Jadi itulah dia tajuk dan topik akan kita bicarakan bersama dengan Puan Khairani berkaitan dengan isu sabar. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Khabar Puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat Puan ya? Sihat. Alhamdulillah. Jadi bulan puasa ni Puan banyak ke rancangan-rancangan? Plan-plannya? Kurang sikit aktiviti. Kurang sikit. Dah siap dah minum sebulan ni? Pastinya itulah dia ya. Ya, tu macam biasalah kan. Karinah suami, karinah anak-anak kan. Apa yang diorang suka makan. Masya-Allah, tabarakallah. Itulah dia peranan seorang ibu, seorang wanita yang hari-hari fikir apa nak dibuat, apa yang nak dihasilkan. Sabar ya. Jadi tajuk sabar ni berat ni Puan ya. Dan kita juga difahamkan Puan bukan sekadar sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, dan Puan juga terlibat dalam agenda dakwah. Besar ni peranannya. Jadi bagaimana Puan membahagikan masa bersama dengan ahli keluarga dan masyarakat? Okey, alhamdulillah. Saya menemani suami untuk membuat dakwah hanyalah seminggu 2 kali, iaitu pada hari Selasa dan hari Jumaat, dan hanya mengambil masa 45 minit sehari sahaja, iaitu daripada pukul 7.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Kemudian saya akan kembali ke rumah dan bersiap untuk ke pejabat lah, untuk menguruskan hal-hal pejabat kan. And then lepas tu jika saya tidak letih, saya akan masak lah. Dan jikalau saya ada meeting di luar Kajang, saya akan hanya membeli sajalah juadah untuk kami makan lah kan. Dan alhamdulillah saya, anak-anak saya dan juga suami tidak mempunyai banyak kerenah lah dan cerewet dari segi makanan. Diorang akan makan saja apa yang terhidang lah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Sedap tak sedap di orang balun ya. Tak sedap diorang makan saja. Masya-Allah. Sedap makan banyak, sikit kalau tak sedap makan sikit lah. Wah, jadi rasalah ya. Tapi itulah dia sentuhan ibu ataupun seorang isteri ni rasanya tak ditolak lah rasanya. Sedap tak sedap tu orang tolak tepi lah. Yang penting dapat rasa makanan ataupun suapan daripada ibu tu sendiri kan. Jadi apa pun tuan-tuan dan puan rahmat Allah, tu peranan sebagai seorang ibu. Jadi Puan, bila kita lihat Puan terlibat dalam dunia dakwah ni, dia satu bentuk yang besar. Jadi jarang-jaranglah kita lihat seorang muslimah turun di medan agenda untuk melaksanakan agenda besar ni. Jadi siapa yang menyokong Puan untuk berada di sana bersama dengan masyarakat yang kita tak tahu lagi penerimaan mereka? Sebenarnya benda ni datang dari diri saya sendiri juga. Sebab saya pun terfikir kenapa saya tidak boleh bersama dengan suami keluar berdakwah, sedangkan sebelum ini saya banyak membantu suami di office dan juga apa sahaja urusan kerja di luar negara saya juga mengikuti dia lah kan. Jadi ada juga kadang-kadang bila di luar negara suami saya berkata,
jomlah ikut dia lah untuk membuat ziarah lah kan. Jadi saya pun menunggu jugalah. Saya pun memang teringin. Tapi bila waktu subuh dia pergi ke masjid dan dia dah jumpa dia punya kawan dia, dan dia pun tak kembali ke hotel lah untuk nak kejutkan saya untuk ikut dia lah kan. Jadi saya pun cakap tak apalah, okey lah kan, sebab mungkin dia dah jumpa dengan rakan dia kan. And then bila balik ke Malaysia, saya pun banyak provoke lah dia kan. Kadang kata kenapa kalau lelaki boleh berdakwah, kenapa perempuan tidak boleh kan? Sebab perempuan pun perlu juga kan berdakwah untuk kaum perempuan. Itu poin yang saya nak ambil tu. Saya nak ambil poin tu. Perempuan juga tidak ada halangan untuk berdakwah. Persoalannya kita kena ajukan, bukan untuk lelaki saja, perempuan juga kena berdakwah. Baiklah, saudara yang dirahmati Allah sekalian, sesuatu yang istimewa kami bawakan untuk anda. Jauh kita menjengah ke bumi Balkan, kita lihat situasi saudara kita, saudara Muslim kita yang baru bangkit dari sebuah kemerdekaan dengan sebuah nama negara mereka, iaitu Kosovo, yang pernah melalui detik-detik hitam di bawah pemerintahan dan kekuasaan Yugoslavia. Kita saksikan lukisan ini. Baki Switzer adalah seorang ahli sejarah yang banyak mengkaji mengenai peristiwa yang menyayat hati menimpa etnik Islam di Kosovo. Yeah, this is the mosque. For example, the mosque, they put the crosses and they put Serbia. They didn't wait us to be organized, but they did started to attack by tanks, by bombing the families, famous families here. And in this sense, they did attack a family in Prekaz, for example, in which they killed more than 50 people from one family, starting from 3 years old guy till 73 years old man. And after this, a lot of massacres, and they attacked the civilians. And in this 1998-1999 period of the war, they did kill more than 15,000 citizens or civilians, mainly women and kids. And this is, you can find a lot of graves in Kosovo when you can find the graves of the war. Selain mensasarkan kezaliman ke atas penduduk Kosovo, pemerintah Serbia turut membakar dan memusnahkan tempat-tempat ibadat. Lebih 200 buah masjid yang dibina ratusan tahun dahulu di Kosovo telah diserang oleh tentera Serbia. Antaranya Masjid Al-Fatih, peninggalan kerajaan Ottoman pada abad ke-15. Bukan sahaja umat Islam Kosovo yang menjadi sasaran, malah pemerintah Serbia yang mempunyai fahaman penganut Christian Orthodox turut membakar gereja Christian Katolik. Oleh kerana tidak tahan dengan penindasan, pejuang Kosovo bangkit menentang kezaliman dan menuntut kemerdekaan. Pada pertengahan 1990-an, gerakan gerila Muslim Albania, tentera pembebasan Kosovo, meningkatkan serangan terhadap sasaran Serbia. Adam Shah Jashari, orang kuat tentera kebebasan Kosovo yang disegani. Beliau mengangkat senjata dan berperang habis-habisan menentang pemerintahan Serb. Adam Shah Jashari telah ditangkap dan ahli keluarganya turut dibunuh. Yang tinggal hanyalah rumah usang dan kini dijadikan monumen kenang-kenangan kepada masyarakat tempatan. Pelawat dari seluruh Kosovo datang ke rumah ini untuk melihat sendiri kemusnahan akibat peperangan. Di samping itu, ia dapat membakar semangat patriotik dalam jiwa mereka demi mempertahankan kedaulatan tanah air. Adam Shah Jashari disemadikan bersama dengan ahli keluarganya. Pusara dibina tidak jauh dengan rumahnya, sekitar 500 meter. Kematian Adam Shah Jashari telah menimbulkan api kemarahan. Rakyat Kosovo membuat demonstrasi jalanan menuntut hak menentang kezaliman. Kemerdekaan Kosovo dicapai pada tahun 2008.
Begitulah hakikatnya saudara yang dirahmati Allah sekalian. Bumi yang satu ketika dulu mereka lalui dalam dunia yang penuh kegelapan, akhirnya apabila mendapat nilai kemerdekaan, mereka dapat membuktikan Islam mampu dijulang dan dinobatkan. Jadi puan, isunya berkaitan dengan tadi kita lihat kan betapa susahnya rakyat ataupun masyarakat Muslim di Kosovo itu sendiri. Jadi puan, macam mana puan berpandangan berkaitan dengan ataupun memberikan pendapat berkaitan dengan situasi mereka yang dihimpit dengan kesusahan satu ketika dulu dan akhirnya mendapat kesenangan? Ya, itulah kita pun kena bersyukur bahawa kita di sini telah mendapat syahadah dengan lebih awal, dan memang negara kita pun memang negara Islam. Dan kita kena bersyukur apa yang kita ada, dan juga bagi mereka di sana kita mengharapkan mereka lebih kental dan lebih bersemangat untuk menegakkan syiar Islam dan juga memperjuangkan hak yang sepatutnya. Jadi saya nak ambil kata-kata tadi, kita kena berjiwa kental, dan ini di antara intipati yang perlu ada bagi setiap Muslim. Apabila diuji dengan sedikit kesabaran, waktulah nilai sabar tu, kentalnya jiwa kita, insya-Allah. Baik puan, tadi berkisar tentang dakwah yang dilaksanakan oleh puan bersama dengan suami dan anak-anak dan isteri dan dengan keluarga dan juga masyarakat yang lain. Jadi bagaimana pula kalau boleh kita kongsi sikitlah, mungkin sepanjang perjalanan dakwah itu kenangan-kenangan manis yang membuatkan puan tersenyum seorangan. Okay. Jadi kita kongsikan sikit antara kenangan manis tu. Okay. Alhamdulillah, pada hari pertama saya keluar untuk membuat dakwah, dan saya pada mulanya saya merasa berat kaki untuk melangkah. Ya, saya. Mungkin ini adalah cubaan dan dugaan. Dan selepas saya telah mengislamkan saudara sepasang suami isteri, Alhamdulillah seorang Indian, dan bila saya kembali ke rumah, saya memberitahu pada suami, hati saya merasa lapang, dan juga saya macam merasa terlalu gembira, dan saya bersemangat untuk membuat benda dakwah ni lagi. Ya. Dan saya mengharapkan semua kaum-kaum ibu kan, sepatutnya kita kenalah berusaha untuk menceritakan tentang Islam kepada jiran-jiran kita yang bukan Islam, menceritakan tentang Islam, tentang kalimah la ilaha illallah dan tentang makna dia sekali. Betul. Jadi supaya kita terlepas daripada tanggungjawab kita di akhirat kelak, supaya mereka ini tidak menuntut kita di akhirat. Jika tidak, kita ibarat macam membiarkan rumah jiran kita terbakar dan kita biarkan melihat saja. Jadi oleh itu kita kena bersama-sama memberitahu kepada mereka tentang Islam, dan juga mengajak mereka tentang kepada la ilaha illallah, dan sama-sama untuk mereka mengucapkan kalimah ini. Dan pastinya bukan benda yang mudah apabila kita nak mengajak ataupun nak menyebarkan, nak sampaikan benda Islam. Benda yang cantik, benda yang bila dilihatnya cukup sempurna sebenarnya. Dan pastinya di sana terselit 1, 2, 3 perkara yang menghalang kita. Jadi puan, antara halangan-halangan yang dilalui sepanjang jalan dakwah ini. Memang peristiwa yang agak tak boleh dilupakanlah. Pada hari pertama saya dan suami pergi rumah ke rumah untuk memberitahu berkenaan dengan la ilaha illallah. Ada pula seorang Islam, saudara kita yang Islam, yang agak takut apabila kita mengetuk rumah jiran untuk menerangkan kepada Islam. Dia menganggap kita seperti pencuri. Dia menganggap kita seperti pencuri. Dia pesan anak dia tutup pintu, lepas tu dia turun, and then dia naik balik. Jadi dia macam seolah-olah dia nampak kita sebagai pencuri. Jadi saya dan suami beranggapan, kita ni macam pencuri ke muka kita kan, gaya kita macam pencuri ke. Jadi kita rasa itu adalah dugaan daripada Allah Ta'ala. Jadi kita teruskan saja. Dan Alhamdulillah memang saya memang berniat, dan juga kita mempunyai usaha yang murni kan untuk mendakwahkan kalimah ini. Cabaran cukup besar apabila dianggap sebagai pencuri. Masya Allah, tabarakallah. Nak buat baik pun orang anggap pencuri kan. Tapi tak apa puan, kita tak berhenti di sini. Banyak lagi cabaran-cabaran dan perkara manis yang akan kita kongsikan dengan puan seketika nanti.
nanti. Apapun rakan-rakan dirahmati Allah sekalian, ayo kita saksikan satu klip video yang kami bawakan khas untuk anda dari Kosovo. Imam Dalfedi, seorang imam dan juga seorang pendakwah bebas di Bandar Prizren di Kosovo, berdakwah tanpa mengira halangan dan cabaran. Saksikan klip video ini. في موقعد صدق عند مليك مقتدر. Selepas pasca kemerdekaan, ramai imam muda yang tinggal di luar negara kembali ke Kosovo. Masjid-masjid yang dimusnahkan kini dimakmurkan semula. Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ke-47 telah membawa imam ke Malaysia. Walaupun tidak menjadi johan, namun ia telah mengukir pengalaman manis dalam hidupnya. Beliau juga berkesempatan melanjutkan pelajaran di Mesir. Selain menjadi imam di Masjid Al-Bashar, beliau juga menjadi pensyarah di beberapa kolej tempatan di Prizren. Masyarakat Islam di Prizren kebanyakannya dari etnik Albania. Kira-kira 178.000 orang yang menetap di wilayah ini. Dahulu, etnik Islam di Kosovo sukar untuk keluar dan tidak bebas untuk menjalankan aktiviti keagamaan. Namun, setelah merdeka, ajaran Islam semakin berkembang. Di waktu lapang, imam melawat sanak saudara dan jiran tetangga bagi mengeratkan silaturahim sesama mereka. Sifat ramah yang ada pada diri imam memudahkan beliau untuk menyampaikan dakwah. Dakwah merupakan satu kewajiban yang dipertanggungjawabkan ke atas setiap muslim yang mempunyai kemampuan. Seperti firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 67 yang bermaksud, dan serulah ia kepada Tuhan engkau, sesungguhnya engkau di atas petunjuk yang lurus. Sosioekonomi masyarakat Kosovo semakin baik setelah keluar dari kancah peperangan. Terpancar keriangan di wajah anak-anak kecil ini apabila mereka dapat merasai nikmat kehidupan. Rasa terubat apabila menanti kepulangan ayah tersayang. Inilah dua permata hati anak, imam tidak mengabaikan ibu bapanya. Seperti mana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, keredaan Allah terletak pada keredaan bapa dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan bapa. Islam mengajar manusia agar saling berinteraksi dan bekerjasama demi meraih keharmonian hidup yang berpanjangan. Allah tidak menyukai hambanya yang melakukan kerosakan di muka bumi ini. Begitu juga dengan peperangan. Setiap kejadian dan musibah yang menimpa sebenarnya membawa 1001 hikmah yang tersingkap pengajaran.
Islam kini kembali mekar di bumi Kosovo. Hebatnya jiwa seorang pendakwah, seorang imam untuk menyebarkan Islam, menyampaikan serta mengajak mereka kepada jalan yang benar. Jadi puan, kalau kita lihat tadi maksudnya untuk menjadi seorang pendakwah ataupun seorang yang mengajak kepada kebaikan ini satu perkara yang bukan mudah ya. Jadi bentuk kesabaran yang puan lihat dari sudut personality Imam Dalfedi tadi, apa yang puan boleh rungkaikan? Okey, saya lihat dia mestilah mempunyai kesabaran dan juga semangat yang kental untuk menghadapi apa saja cabaran dan dugaan, dan juga seperti kita kena selalu mengimbas kembali apa yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW, bahawa dia sendiri pun sebagai Nabi dan dia mengajak kepada kalimah ini pun dia tetap ditindas dan juga dicaci, bahkan dibaling dengan najis, dibaling dengan batu kan. Jadi itulah kesabaran yang kita perlu ikuti Nabi Muhammad SAW kita, dan kita kena mencontohi apa-apa saja kita kena mencontohi beliau, dan kita kena menganggap dia sebagai contoh yang terbaik ataupun idola yang terbaik. Masya Allah. Jadi saya yakin puan mengambilnya sentiasa jadikan inspirasi untuk kekal berada pada satu landasan yang membawa dakwah ni. Jadi puan, bila melihat dari sudut dakwah ni, saya sendiri pun sebenarnya tertanya-tanya dalam diri saya sanggup ke buat macam puan buat ni? Pergi ketuk pintu nak ajak orang, nak terang tentang Islam, tak pasal-pasal dengan selipar dia baling kan. Tak rasa takut ke puan nak pergi berdepan dengan masyarakat yang tak tahu lagi boleh terima ataupun tidak? Okey, alhamdulillah buat masa ni tak sampai macam tu sekali lah. Kita bila ketuk pintu orang baling kasut ke ataupun paling tidak pun dia kata dia tak nak itu je. Dan ada juga yang bukan Islam ni, dia kata saya bukan Islam lah. Saya kata memanglah sebab kamu bukan Islam lah, saya nak ajar kamu pasal Islam. Lepas tu kita cerita pasal Islam kan, la ilaha illallah. And then barulah dia dengar, dan adanya dia mengucap dan adanya yang tidaklah. Jadi alhamdulillah. Jadi kita jangan rasa takut. Sebab apa? Kebanyakan kita jangan rasa negatif sebab dan bersangka buruk kepada mereka. Kerana bila kita ketuk pintu tu, kebiasaannya diorang akan buka pintu. Akan buka dan tanya kenapa. Dan kita pun menjawab dengan baik, kita datang dari mana, untuk apa kan. Jadi kalau kita bercakap dengan cara yang baik, walaupun dia kata tak apalah saya ada banyak kerja ke apa ke, kita tetap bercakap, kita minta 5 minit saja. Kita terangkan saja. Itu terpulang pada dia dan juga hidayah dari Allah untuk dia mendengar ataupun menerima kalimah itu. Jadi bolehlah kalau kita boleh gelar Ustaz puan ni sebagai ustazah sebagai contoh. Saya taklah menganggap sebagai ustazah, sebab bagi saya bukan kerana rupa gaya kita mesti kita baru boleh mengajar agama kepada sesiapa. Jadi kita memang telah diberi pun anugerah itu sebenarnya. Masya-Allah, tabarakallah. Telah memberi anugerah itu, dan kita kena faham, dan kita apabila kita membaca makna-makna ayat Quran, membaca makna Quran, memang sepenuhnya Allah telah berkata berfikirlah kamu, dan kamu kenalah berfikir dan juga berterima kasih dan juga menghargai apa yang telah kita ada, dan kita berkongsi sama-sama dengan apa yang kita telah ada lah. Dan kita memang telah mempunyai satu benda yang sangat besar, dan kita adalah tanggungjawab kita untuk menyampaikan kepada mereka ini. Baik, insya-Allah. Terima kasih puan. Itu di antara perkongsian kita hari ini. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi apa pun sebenarnya benda tu dah ada dalam diri kita. Cuma kita nak adaptasi, nak gilap, nak keluarkan saja. Tapi yang penting Islam itu bukan untuk dipaksa, tapi Islam itu untuk diterang ataupun dijelaskan keadaannya. Terima kasih puan. Saya yakin usaha dakwah ini akan diteruskan dengan murni, dengan seronoknya bersama dengan suami dan anak-anak. Dan sebagai penghargaan daripada pihak penaja kami, saya ingin menyampaikan sumbangan ikhlas daripada penaja kita, iaitu serai mas untuk puan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sama-sama, dan kita harapkan mudah-mudahan usaha ini tidak terhenti dan disokong oleh seluruh masyarakat. Dan saya yakin masyarakat kita di bumi Malaysia ni dapat menerima dengan lapang dada, bahkan tangan terbuka untuk menerima ataupun menerima penjelasan tentang Islam itu, walaupun kita tidak memaksa, kerana itu adalah hak masing-masing. Pembawaan kita hanya membuka mulut saja. InsyaAllah, mudah-mudahan puan usaha baik ini kita harapkan mendapat redha Allah dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih puan kerana sudi bersama dengan kita, dan
dan juga rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, pastikan terus sama dengan kami Syahadah, kerana ruang untuk kita berbicara, ruang untuk kita berkongsi, banyak peluang-peluang untuk kita menambahkan nilai keimanan dan ketakwaan di sepanjang bulan Ramadan ini. Temui lagi dalam Syahadah pada episod berikutnya. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.